Oh, dah terus rasa bersemangat. Tak sabar lagi, tak sabar nak beraya dah ni, Azad. Walaupun barang tak lengkap lagi beli. Tak apa. Bukan cakap barang tak lengkap. Betul juga tu Fiona. Memang macam kita bersyukur sangat-sangatlah barang tak lengkap. Tapi kita juga kena ingat ada juga sahabat-sahabat kita, orang-orang sekeliling kita yang dia punya nasib tidak senasib dengan kita. Sebab apa? Ada masalah kewangan ke atau mungkin yalah macam-macam ujian dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang masalah kewangan ni, tentang keuangan terutama sekali, waktu-waktu raya ni Fiona, kita tahu raya kali ni berbeza. Bayangkan Fiona, 2 tahun tak beraya, tak dapat beraya balik kampung dan sebagainya. Tiba-tiba baru-baru ni pula apa tu dapat pengumuman yang kita boleh bawa keluar duit KWSP. Bawa keluar duit KWSP dan sebagainya. Yang ini kita nak tahu, adakah wajar kita gunakan terus duit KWSP itu untuk belanja raya ataupun kita simpan untuk masa depan? Sebab itulah kita punya tetamu istimewa hari ini bersama dengan kita, Tuan Syamsuddin Kadir, seorang perunding keuangan. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Pagi. Terima kasih banyak. Okey, so kita nak tanya Tuan. Boleh tak Tuan kongsikan tentang yalah bila beraya ni kadang-kadang kita tak sedar kita keluar duit banyak kan? Okey, bajet raya Tuan. Okey, saya rasa dia ada dua lah. Ada yang major, ada yang minor. Yang major ni macam 2 tahun tak beraya, duduk kat rumah, sofa pun dah hancur dah. Yang tu mungkin yang jadi major lah. Penting lah. Setengah orang mungkin tukar sofa, meja makan. Ada orang mungkin yang lain semua okey, hanya yang perlu baju raya, seluar raya dengan kuih raya je, dengan duit raya. Jadi yang tu akan jadi minor lah. Jadi sebenarnya saya rasa untuk raya ni sebab dia berlaku setahun sekali yang kita dapat jangka. Macam banjir kita tak boleh jangka, tapi kena ada tabung kecemasan juga untuk banjir rosak, kena barang kena curi. Jadi yang raya ni yang dah kita daripada kecil dah tahu setiap tahun akan berlaku. Jadi kena ada peruntukan terus. Maknanya kita tengok lifestyle kita. Sebab cara orang beraya ni lain. Ada orang kena tukar banyak benda setiap tahun lah. Ataupun 2-3 tahun sekali lansir mesti kena tukar. Ataupun setahun sekali wajib lansir tukar. Ada orang selagi tak rosakkan lansir tu, lagi tu aku takkan tukar. Itu saya tu. Dan macam baju raya lah. Lelaki memang kadang-kadang 15 tahun baju kahwin pun boleh pakai lagi. Sebab nampak lebih kurang sama kan? Tapi wanita tadi apabila Cik Puan Fiona kata tak beli baru, memang betul. Lelaki ni risau kalau isteri dia tak beli baru. Sebab takut tahun depan tak ada lah. Oh, serius macam tu? Sebab wanita majoriti memang wajib beli baru atau tempah baru. Ini adalah budaya ke ataupun kepercayaan? Setakat 22 tahun saya, itulah yang saya nampak dengan majoriti wanita, bukan semua. Okey. Nanti saya beli baju. Itu sebab kita tengok kedai tailor, kan 3 bulan sebelum Ramadan dah ditutup lah untuk tempahan. Maksudnya bulan untuk berpuasa tu, bulan untuk raya kan, nak tengok bulan tu wanita dah nampak 3 bulan lebih awal. Dah tempat baju. Lelaki biasanya sebulan sebelum raya baru tutup. Ya, jadi saya rasanya benda yang bila dia festival kita kena kira setahun terus. Mungkin tahun ni kita dah terlambat, tak apa, kita kira untuk tahun depan. Tahun ni punya kos kita kena ambil kos dia, kita bahagi dengan 12. Maknanya kalau kita contohnya 2,000 ni yang kecil lah, 2,400 sebab baju sepasang berapa dah sekarang? Kalau nak untuk anak-anak pun saya rasa 100. Kalau duduk di Kota Raja 100 ke atas. Yes. Kalau nak campur dengan kasut memang lagilah. Itu saya suka bila Tuan sentuh tentang kos tadi. Jadi biasanya lah kan, kebiasaannya berapakah peruntukan untuk kos raya tu? Macam tadi tu ada sebut 2,400. Tapi minimumnya kalau berafil lah ikut pengalaman Tuan. Saya nampak kalau ada anak macam contoh 3 orang ke atas ataupun 5 orang, kan biasa setengah orang ada anak 5, memang 2,400 tu minimum. Minimum Yes, tak boleh. Ada orang sebut 500 tak boleh. 500 cuba bayangkan. Kalau untuk anak tu sepasang, kalau kita nak ambil pada hujung kaki, hujung rambut, kalau lelaki lah, kalau perempuan setengah yang pakai tudung lagi, kadang-kadang tudung dia lagi mahal daripada baju kurung yang beli yang set. Waduh. So tu tak campur. Tu kalau saya ambil tu kayak asas je. Kuih raya pun sekarang dah tak ada dah yang RM10, RM20 sebalang. Tak ada langsung. Kuih tak berapa dah sekarang? 30 lebih sekurang-kurangnya. At least 30 itu pun balang dia semakin mengecil. Balang dia semakin mengecil. Jadi kalau 2,400 mana peruntukan kita sebulan daripada duit gaji kita adalah RM200. 200 sebulan kena simpan. Bukan guna duit gaji, tapi saya rasa di Malaysia ni setakat saya pantau mostly guna gaji yang baru kita dapat yang bulan April. Betul. Itu yang so jadi asuran kereta orang memang tak bayar, asuran rumah memang tak bayar. Majoriti lah. Ada setengah bayar rumah, kereta tak bayar. Tahun depan apabila bank call dia bayar pula kereta, rumah pula tak bayar. Dia tutup buka lubang, tutup lubang. Itu sebab bila dia dah kahwin lama, bila dia dah budaya ni dia akan jadi hutang banyak. Itu yang jadi akan pergi ke kad kredit, hutang pembiayaan peribadi. Sebab sebenarnya rakyat Malaysia tak perlukan pembiayaan peribadi. Selama 22 tahun saya kaji, tak perlu. Oh, really? Mana kalau 10,000 orang, mungkin 10 orang je perlu pembiayaan peribadi. Tapi masalahnya daripada 10,000 tu mungkin 2-5 orang je yang tak ambil.
Tu balik. Terutama pejabat awam lah. Sebab dulu saya ingat masa saya buat kursus dengan pejabat awam, kalau tanya dulu siapa yang ambil pembiayaan peribadi, kita tanya kelas, seorang je angkat tangan. Sekarang terpaksa nak tukar soalan. Siapa yang tak ambil? Seorang angkat tangan. Berbalik kepada ni, tadi ada cakap pasal duit 2,400. Yeah. Memang kira macam minimum lah untuk kita berbelanja persiapan raya kan. Mungkin kita nak elakkan untuk berbelanja lebih. Apakah tips-tips untuk membeli barang keperluan raya? Okey, satunya jangan bawa kad kredit lah. Kalau bawa kad kredit memang tak ada limit. Bawa cash ataupun kan bawa kad kredit boleh tanda terus. Setiap kali kita beli kita kira terus. Kita kat rumah ni kita dah kira. Untuk raya contoh 2,400 nak guna kad kredit boleh, tapi apabila pergi tu kita beli baju kita dah kira terus. Setiap anak tu berapa peruntukan dia. Kalau kita bajet 3,000 kita kira terus. Dan kalau balik raya pun nak balik one way tu, nak balik kampung pun jangan duit dalam dompet kita lebih pada trip yang kita nak balik. Sebab untuk kalau nak jimat lagi nak balik tu sebelum raya tu pun kos banyak tu. Kalau siapa yang balik pagi ni masa sekarang ni balik kampung is good lah. Sebab kita dalam keadaan berpuasa. Tak adalah berhenti nak makan. Tapi yang mana pergerakan selepas berbuka itu kos tinggi. Sebab memang nak makan. Tengah bawa pun siap-siap mengunyah lagi. Tidak kalau yang tak bawa pun yang co-pilot tu nak mengunyah dengan belakang. Jadi tu jadi kos yang terbabas. Petrol tak terbabas lah sebab taki dia besar tu je. Dia tak ada kita. Itu yang nak balik. Bila balik kampung, itulah nak beli kuih. Kalau boleh survey dulu yang mana yang lebih murah lah. Sebab ada tempat murah, ada tempat yang mahal. Okey tuan, ni ada soalan yang memang saya nak tanyalah kan. Pembahagian duit raya. Sebenarnya macam mana tu? Dia ada kasta-kasta dia. Ada yang RM5, ada RM10, ada RM50, ada yang RM100. Jadi macam mana tuan? Kalau tuan sendiri secara peribadi melihat sebenarnya semua boleh selaraskan je. Okey. Saya sebenarnya kalau ikut dulu memang kita tengok kasta kan. Tapi apabila saya baca sebuah buku yang ditulis oleh seorang Chinese, saya Chinese dilemma ke dia tulis. Dia kata orang Melayu dan India meniru orang Cina bagi duit raya mulai merdeka. Jadi apabila saya interview orang yang hidup sebelum merdeka, masih hidup lagi orang tu, dah rasa dekat 90 wanita, dia kata sebelum raya tak ada duit raya, lepas merdeka baru ada. Memang tepatlah. Sebab tak ada. Jadi sebenarnya benda tu benda bukan wajib lah. Bagi yang mampu boleh buat ikut kasta lah. Kasta memang for sure ada kasta. Mak kita mestilah banyak pada orang lain. Betul. Dan ada setengah orang dia bagi anak saudara banyaklah sikit. Lepas tu yang jiran satu harga lagi. Tapi cuma bagi saya kita tengok atas keperluan lah. Sebab 2 tahun pandemik tu ramai orang terputus income. Jadi kalau saya ubahnya orang yang anak yatim ataupun ialah salah seorang mak ayah dia tak ada ataupun susah, saya akan bagi lebih. Ibu tunggal saya bagi lebih, walaupun kalau kira setiap kali raya saya tak bagi ibu tunggal, tapi saya akan tengok kalau ada ibu tunggal saya akan bagi. RM1 masih relevan ke tuan? RM1 kita tengok kalau budak-budak. Kalau kita tak mampu sangat relevan lah, tapi kalau kita mampu memang tak. Sebab dia sekadar aiskrim ni. Kena tengoklah. Sebab masa kita nak bagi kita tengok. Aiskrim pun tak lepas kan? Kalau ada 2 keluarga datang, kalau keluarga ni lebih miskin lah, kita susah, kita lebihkan bagi kepada yang lebih miskin lah. Maknanya yang miskin tu kasta miskin dapat banyak lah. Yang dah kaya tak apa dah. Tadi Cik ada juga cakap yang bahawa kalau isteri kena beli baju baru. Kalau tak 2 tahun. Kalau isteri tak minta tu kena semak balik lah nafas dia. Siap silap dah tak ada. sebab apa tahu kita bertanya ramai yang macam bila time raya je sofa nak baru, langsir nak baru, TV nak baru, semua tu kan. Suami pun nak yang isteri baru. Jangan macam tu. Tak, sebab dah semua minta baru. Nervous kita cakap macam tu. Adakah benda ni memang wajib, perlu ke sebenarnya macam mana? Okey, dia sebab budaya orang Malaysia ni, dia takut nanti apa orang kata. Tambah dia berjawatan, tambah dia somebody lah. Nanti apa orang kata? Suami dia tak kata pun, anak dia tak kata, tapi orang luar tu nanti apa orang kata. Kadang-kadang kita habis duit banyak kerana kita takut nanti apa orang kata. Walaupun kita rasa okey dah sofa ni, tapi nanti apa orang kata tahun lepas dah 5 tahun lepas yang ni lagi. Rumah jiran tu yang miskin pada aku pun tukar 2-3 tahun sekali. Jadi kos yang banyak habis duit ni sebab takut nanti apa orang kata. Dan satu lagi yang akan habis duit banyak ni, minta maaf, yang biasanya pakat rendah ataupun yang kurang duit lah. Sebab dia rasa nilai diri dia. Dia sebenarnya benda yang boleh menyebabkan seorang belanja lebih atau kurang adalah nilai diri.
Nilai diri bukan duit dalam bank. Kita rasa diri kita berharga tak? Kan macam orang tak rasa tak berharga, dia bunuh diri. Itu yang paling rendah nilai lah. Berharga ni contohnya kita tak mencuri duit orang. Kita tak blok kereta orang. Itu semuanya menaikkan nilai diri kita. Bila kita bersopan, kita akan rasa nilai diri kita mahal. Jadi apabila diri kita murah, kita akan sibuk mencari simbol-simbol kekayaan palsu. Betul. Untuk approvekan diri kita itu. Even macam pasar raya pun kita boleh tengok orang yang high ke apa, dia pakai orang kata less is more. Tapi orang yang macam kurang ni, dia labu ci, labu air, labu sayur, labu senayang, apa semua ada kat badan. Baik, Tuan, untuk macam tu, apakah pesanan untuk mereka yang masih keliru dengan bajet raya ni, Tuan? Okey, bagi saya macam ni, benda yang paling penting raya ni kita nak suka-suka. Jadi apabila kita nak beli apa-apa tu, kita fikir ni, kalau kita pakai tu, dia mencederakan emosi orang lain tak? Saudara mara kita. Contoh kita pakai over sangat. Kita balik nak bergaya ni, nak suka, bukan untuk kita saja, biar orang suka jumpa kita pun suka jumpa dia. Jadi whatever kita buat presentation, jangan membuatkan tetamu kita rasa rendah diri, rasa kecil hati ke apa dan sebagainya. Dan pinggan mangkuk pun gunalah yang lama macam bekas kuih raya, right? Saya tengok kalau saya pergi pasar nak pantal, kalau orang baru kahwin beli, fahamlah. Ni yang dah berumur 50, 40 beli lagi bekas kuih raya. Yang tahun lepas punya dia makan sekali dengan bekas ke? Tak ada. Jadi maknanya ada benda yang perlu beli, ada benda tak payah beli dah. Gunalah bekas. Bekas kan patutnya boleh tahan lama, kecuali dah berkarat ke apa, tak apalah, tukar. Lagi satu, kita hidup untuk diri kita. Ya, betul. Jangan pedulikan apa orang cakap. Bahagiakan kita. Jangan kita bahagia kerana orang lain kata kita baguslah, kaya. No. Kita patut ada duit. Inilah kita kena kita. Jangan bergantung pada orang lain untuk bahagia. Itu bahaya. Jangan kerana mulut orang poket kita kering. Ya, betul. Tapi sebut tentang poket kering kan, ini time raya. Raya kita tahu macam kita kena berbelanja sederhana kan. Sofa kalau boleh pakai lagi, pakai. Jangan dengan orang cakap macam ini dah 5 tahun dan sebagainya, kita pergi tukar. Macam mana pula lepas raya? Apa tips dia supaya kita lepas raya tu poket kita tak kering ah? Okey, yang paling bagusnya sebolehnya pertama kan belum nak balik raya ni, kita ada masa lagi, bayar dulu ansuran yang wajib tu. Dengan bil elektrik. Takut nanti balik rumah tengah malam bergelap je. Ingat kan kena potong. Itu banyak yang jadilah. Jadi kalau kita dah bayar dah ansuran yang wajib, kita balik takkan terbabah dah duit. Tapi kalau duit gaji, duit yang rumah, kereta apa tak bayar lagi, tak apalah, lepas raya kita bayar, memang habis. Memang tak ada, memang kering kontan. Bukan kering kontan, kalau dekat kredit zas semua. Siap-siap balik trip, balik kampung. Masa nak balik dah ada dah duit petrol untuk balik ke bandar balik tempat kita kerja. Tapi tengok-tengok dah habis dah. Tu yang kita terpaksa zas. Itu yang Fiona tu yang ting dan penting untuk tukar duit raya awal sebab kalau kita tak tukar duit raya awal yang dalam small note, bila ada saudara datang, dia bagi kat anak kita jadi segar. Alamak, dalam poket ada 20, 10. Tu yang jadi cepat habis. Alright, terima kasih banyak Tuan Syamsuddin Kadir, perkongsian yang sangat memberi ilmu yang baru. Jadi mungkin Tuan Syamsuddin boleh kongsikan Facebook apa semua yang orang nak tengok. Kalau Facebook saya ataupun Instagram dan sebagainya adalah Syamsuddin Kadir. Kalau Telegram Nota Duit Syamsuddin Kadir. Itu ya, Syamsuddin Kadir. Ya, Facebook saya. Beli emas edisi emas kini. Beli emas misal. Tak, untuk elakkan terbelanja. Okey. Sebenarnya ya. Baik, terima kasih banyak Tuan Syamsuddin. Semoga segalanya dipermudahkan, insya-Allah.